Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fatul Al-Haziq bin Muhammad Aris. Nombor ID pelajar 2021121895. Yang dihormati Ustaz Muhammad Nur Azri Muhammad Zaini yang mengajar kod khusus falsafah dan isu semasa. Pada hari ini saya akan memberi ulasan mengenai assignment dan artikel review yang saya buat sepanjang semester ini. Sebelum saya memberi ulasan mengenai assignment dan artikel review yang saya buat sepanjang semester ini, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan atau ingin menyatakan penghargaan saya beserta ucapan terima kasih yang ingin disampaikan kepada pembimbing kami, iaitu Encik Muhammad Nur Azri dalam kursus falsafah dan isu semasa CTU 552 yang banyak membantu dan mendidik kami sepanjang proses menyiapkan tugasan yang diberikan. Sekiranya tiada didikan dan tunjuk ajar yang diberikan oleh Encik Azri, sudah pasti kami tidak mampu menyelesaikan tugasan ini. Baiklah, kita pergi ke ulasan kita yang pertama, iaitu undang-undang, subtopiknya colik dan perdagangan manusia. Terlebih dahulu saya berikan konsep undang-undang. Undang-undang merupakan satu sistem ataupun norma yang cuba diikuti oleh anggota masyarakat. Kesemua peraturan hendaklah dipatuhi, dan sekiranya anggota masyarakat itu melanggar peraturan, mereka akan dikenakan tindakan sama ada dihukum ataupun dipenjara. Selain itu juga, undang-undang ini dibentuk oleh sekelompok masyarakat. Undang-undang juga diawasi oleh anggota polis untuk menjamin ketenteraman dan keharmonian masyarakat, di samping mengelak daripada berlakunya jenayah dalam kawasan masyarakat. Seterusnya, kita akan teruskan kepada konsep penculikan dan konsep perdagangan manusia. Bagi konsep penculikan secara umumnya merupakan jenayah berat. Penculikan juga melibatkan anggota masyarakat kerana ia mengganggu ketenteraman dan juga mengambil hak manusia secara paksa. Tujuan penculikan juga melibatkan eksploitasi, pembunuhan, tebusan dan sebagainya. Bagi perdagangan manusia merupakan satu dagangan haram secara paksa yang melibatkan imigrasi. Jenayah ini dianggap umpama wabak kerana memberi keuntungan kepada sedikit-sedikit di luar sana yang melibatkan jenayah pelacuran, buruh paksa dan perhambaan serta sebagainya. Baiklah, kali ini saya akan terangkan antara perkara-perkara yang menarik yang saya jumpa sepanjang saya melakukan tugasan ini. Yang pertama, saya dapat mengetahui jumlah anggaran mangsa yang terlibat dalam perdagangan manusia ini, yang melibatkan wanita, kanak-kanak dan juga orang dewasa tanpa kira umur, faktor kesihatan dan sebagainya. Seterusnya juga, saya juga dapat mengetahui akta undang-undang yang terlibat dalam perdagangan manusia ini. Akta 670 yang dikeluarkan pada tahun 2007 mengenai perdagangan dan penyeludupan manusia. Seterusnya, saya juga dapat mengetahui usaha dan langkah kerajaan dalam tanggangi isu perdagangan manusia ini. Antara usaha yang dilakukan ialah pihak immigration akan melakukan setiap sekatan ataupun mengenal pasti lubang-lubang tikus yang ada di sepadan negara dengan memberi perhatian dan tumpuan terhadap perkara tersebut. Seterusnya juga, saya juga dapat mengetahui cabaran yang dihadapi oleh kerajaan. Antara cabaran yang dihadapi ialah sedikit-sedikit yang ada di Malaysia, mereka menggunakan kuasa-kuasa ataupun faktor yang tidak diketahui oleh pihak kerajaan dalam isu perdagangan manusia ini. Antaranya, mereka dapat memasuki orang dagangan tanpa pengetahuan pihak kerajaan. Dan seterusnya, saya juga dapat mengetahui sektor-sektor yang terlibat dalam isu perdagangan manusia ini. Antaranya immigration, anggota polis, tentera dan tentera maritim. Tanpa melengahkan masa, kita akan terus kepada ulasan yang kedua mengenai artikel review. Artikel review yang saya pilih dalam kajian ini mengenai perdagangan manusia di Malaysia, isu dan pandangan Islam. Artikel ini ditulis oleh Wadatul Aisyah Musa mengenai eksploitasi dan penyeludupan manusia. Selain itu, dapat juga kita ketahui mengenai kedudukan Malaysia dalam tanggangi isu perdagangan manusia, serta dapat mengetahui isu perdagangan manusia ini dari sudut agama Islam. Baiklah, kali ini saya akan menyampaikan antara perkara-perkara menarik yang saya pelajari sepanjang saya melakukan artikel review ini.
Antara perkara menarik yang saya perolehi ialah saya dapat mengetahui kedudukan Malaysia dalam isu pemerdagangan manusia. Selain itu juga, saya juga dapat mengetahui isu pemerdagangan manusia ini dari sudut agama Islam, dan akhir sekali saya dapat mengetahui isu pemerdagangan manusia ini menurut pandangan maqasid syariah. Baiklah, kali ini saya akan menceritakan mengenai kedudukan Malaysia dalam tangani isu pemerdagangan manusia. Seperti yang dapat dilihat dalam jadual berikut, pada tahun 2010 sehingga tahun 2013, Malaysia masih lagi berada pada tahap 2, iaitu tahap pemerhatian. Hal ini dikatakan demikian kerana Malaysia masih lagi tidak mencapai tahap dalam tangani isu pemerdagangan manusia pada peringkat global. Pada tahun 2014, Malaysia jatuh pada tahap ketiga, iaitu tahap yang tidak diingini ataupun Malaysia masih lagi tidak mencapai tahap yang diinginkan pada tahun tersebut. Walau bagaimanapun, pada tahun 2015 sehingga tahun 2016, Malaysia naik pada tahap kedua, iaitu masih lagi pada tahap pemerhatian, dan pada tahun 2018 juga Malaysia berada pada tahap 2, iaitu tahap pemerhatian juga. Walau bagaimanapun, pada tahun 2017, Malaysia mencatat tahap ketiga, iaitu tahap yang tidak diingini oleh masyarakat global. Secara kesimpulannya, isu pemerdagangan manusia ini bukanlah isu baharu yang melanda negara kita Malaysia. Isu ini bukanlah hanya melibatkan kaum-kaum lemah semata, tetapi isu ini juga akan melibatkan orang-orang yang tersayang di persekitaran kita. Untuk mencapai keharmonian dan ketenteraman, marilah kita bersama-sama membanteras isu pemerdagangan manusia ini agar keharmonian terjaga dan kita tidak perlu khawatir lagi dengan keadaan anak ataupun keadaan orang sekeliling kita sama ada akan diculik ataupun akan diterlibatkan dalam isu pemerdagangan manusia. Sekian daripada saya. Terima kasih.